Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bila-bila masa saja anda melihat video ini, adakah semua orang boleh dengar suara saya dengan baik? Sebelum kita mula, saya nak test dulu adakah anda boleh dengar suara saya dengan baik. Kalau ada yang dah join sama-sama dengan kita malam ini, boleh ke? Saya nak kita check dulu. Kita check dulu hadiran semua orang. Kita check dulu sama ada anda boleh dengar suara saya dengan baik ataupun tidak. Boleh? Alright, sekejap kita test dulu, kita tengok dulu macam mana. Berapa ramai yang berjaya masuk? 3 orang bersama dengan kita sekarang. Thank you so much. Sudah 5 orang. Thank you so much. Konnichiwa, konbanwa. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Sekarang ni dah waktu malam kan? Sekarang ni dah pukul 9 malam, tepat pukul 9.05 malam. Ada bersama-sama dengan live Cakap Jepun setiap hari Isnin malam kita akan adakan live bersama-sama dengan anda, bersama-sama dengan follower Cakap Jepun untuk kita berkongsi banyak maklumat-maklumat baru, banyak maklumat dan juga perkara-perkara baru yang especially membantu ramai follower kita berjaya. Kadang-kadang kebanyakannya kami akan share tentang bahasa Jepun. Tapi malam ni special case sikit sebab Anwar Sensei dan Fadila Sensei kita rehatkan dahulu kerana mereka ada banyak projek yang sedang mereka settlekan sekarang. Jadi saya malam ini akan bersama-sama dengan anda. Alright, konbanwa. Hai, konbanwa, Yo-san, Nashiro-san. Konbanwa, Nashiro-san ですね。はい、ちょっと待ってね。確認いたしますんで、少々お待ちください。先生nak check sekejap, okay? Alright. Dan sensei kena lihat tim sensei. Adakah tim sensei semua sudah ready? Okay, nampaknya tim juga semua sudah ready. Alright. Pertama sekali, thank you so much kepada semua orang yang bersama-sama dengan kita malam ni. Kama sensei je. Konbanwa. Hai. Ramai orang yang datang bersama kita malam ni. Baik. Malam ni sensei nak share satu perkara yang jarang kita share dekat Cakap Jepun secara live. Kita banyak share pada studi-studi kita, pada program-program tertutup kita dan terutama pada program-program yang kita buat secara seminar, training. Yang kebanyakannya sebenarnya kami banyak pergi ke sekolah-sekolah secara percuma untuk kita share perkara-perkara ini. So malam ni saya nak share kepada anda semua secara live malam ni. Alright, konbanwa. Thank you so much. Okay. Ramai ni. Akhbar-sang ada, Anis-sang ada, Akiko-sang ada. Hai. Okay. Now, kita nak bermula. Sekejap, sensei nak reconfirm. Adakah anda semua dengar suara sensei dengan baik? Kalau semua dengar dengan baik, boleh tak komen dengar? Boleh ke? Kalau siapa yang okay, please like sikit, bagi heart sikit, bagi heart supaya sensei semangat sikit nak buat live malam ni. Bagi heart banyak-banyak. Dan juga kalau boleh anda share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Boleh? Alright, thank you. Arigatou gozaimashita. Arigatou. Thank you. Kalau Jepun suka cakap thank you. 39. Sang dengan Q 9. Thank you. Alright. So malam ini adalah satu malam yang saya nak share kepada anda. Baru-baru ni kita mula terus Alright. Baru-baru ni kan negara kita ataupun seluruh dunia sebenarnya dilanda dengan satu wabak namanya COVID-19. Betul? COVID-19. So COVID-19 ini telah menyerang bukan sahaja negara kita tapi seluruh dunia dan ada beberapa negara yang mencatatkan peningkatan kematian, kehilangan pekerjaan yang sangat tinggi macam US semua kan. Malaysia masih lagi okey, tidak terlampau teruk tapi tidaklah tak affected langsung. Kita affected. Ramai kawan-kawan sensei pun ada yang business down, ada yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak yang dah berlaku dalam masa 3 ke 4 bulan ni lah. Baik. Sebenarnya apa yang tengah berlaku? Sumimasen, contoh sumimasen. Sumimasen mina, sumimasen Baik, apa yang berlaku sebenarnya sekarang ini adalah satu keadaan yang kita semua tidak pernah jangkakan dan ini datang melanda negara kita, especially melanda kita sebagai seorang individu. Berapa ramai terkesan dengan perkara tersebut? Jangan komen. Jangan komen, okey? Kita sedar sendiri kita terkesan ataupun ada yang tak terkesan langsung. Ada yang disebabkan COVID-19, hidup dia lagi best, hidup dia lagi prosper, lagi banyak masa, lagi kaya pun ada sejak COVID-19 melanda ni. So sebenarnya setiap kali ada apa-apa yang berlaku, dia mesti ada benda yang baik tengah berlaku lah sebenarnya. Ada benda yang kalau kita pandang dengan cara baik, pandang dengan mata lebah kalau biasa orang cakap kan. Mata lebah ni
walaupun dalam tempat yang penuh dengan sampah, lebah tetap akan nampak bunga dalam kawasan tu. Dia tetap akan menjumpai bunga dalam kawasan sampah yang sangat banyak. Tapi kalau kita mata lalat, walaupun di taman bunga yang sangat cantik, kita tetap akan menjumpai benda-benda busuk macam tai. Ada tai kecil je, tapi kat taman bunga besar, lalat tetap akan nampak tai. Tapi bahasa kasar sikit lah, tai tapi kalau dalam mata lebah, walaupun dalam keadaan yang penuh kekotoran, penuh najis dan sebagainya, lebah tetap akan jumpa bunga walaupun bunga itu kecil je di kawasan tersebut. Alright, so kita malam ni kita nak belajar macam mana nak jadi mata lebah ni. Alright, now cerita yang tak best ni, kita cerita yang tak best dulu. Implication yang berlaku setelah COVID-19 ni melanda negara menyebabkan ramai orang dah start jadi negatif. Perkara yang sepatutnya tidaklah terlampau teruk dijadikan sangat teruk disebabkan oleh kita takut, kita risau. Dia panggil bandwagon effect. Semua orang, disebabkan semua orang takut, jadi semua orang lari, semua orang gusar, semua orang dah start negatif. Yang sepatutnya benda tak pun berlaku macam tu. Okay, now malam ni saya nak share 5 filosofi. Saya tak pasti sama ada boleh disebut filosofi ataupun tidak, tapi ini adalah salah satu cara pemikiran Jepun. Sebab Jepun kita tahu satu perkara, betul, saya tak nafikan untuk pertempuran dengan COVID-19, Malaysia antara negara yang sangat hebat berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Betul, Malaysia sangat hebat. Even Jepun memandang kita. Sampaikan awal-awal COVID-19 melanda dunia, Jepun suruh tengok Malaysia, macam mana Malaysia handle. Super power sebenarnya Malaysia, cara Malaysia handle. Kita lockdown dengan sangat cepat. Kita cepat dapat cater cluster, which is sangat bagus. Saya salute semua frontliner. Kalau ada family frontliner, cakap kat diorang, thank you so much. Thank you so much. You did a lot to the nation, for the nation. Okay. Now implication dia jadi sangat tak best. So apa yang saya nak share malam ni adalah apa yang anda boleh buat supaya kita hidup lagi best. Okay, berapa ramai nak tahu benda tu? Komen nak tahu. Boleh ke? Nak tahu. Boleh ke? Jom. Nak tahu, komen nak tahu. Share sikit kat video ni supaya ramai kawan-kawan yang dapat manfaat. Boleh? Mana kamera dia sebenarnya? Sorry komen jarang buat live, so I need to know di mana perlu lihat sebagainya lah. Okay. Now, untuk kita mula. Okay, saya nak mula ni. Alright, pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu perkara yang kita kena faham. Alright, kita kena faham satu perkara, which is otak kita sebenarnya bergerak setiap hari. Betul tak? Kalau otak tak bergerak setiap hari, kita dah meninggal dah. Otak kita bergerak setiap hari. Dan ada perasan tak kadang-kadang kita buat kerja penat. Wah lama penat lah hari ni. Asal penat hari ni? Banyak sangat buat kerja lah hari ni. Ya ke? Apa banyak benda kau buat? Banyak benda lah. Kadang-kadang ramai setuju tak? Anda akan lagi penat hari tersebut kalau anda banyak berfikir. Kalau bergerak badan saja tanpa berfikir, dia tak penat sangat. Tapi kalau anda banyak fikir hari tu, kusut masa, your body akan sangat penat. Berapa ramai setuju dengan benda tu dulu? Berapa ramai setuju dengan statement tu dulu? Komen setuju. Kalau tak setuju, komen tak setuju. Saya nak tengok berapa ramai setuju, berapa ramai tak setuju. Betul tak? Bila you banyak berfikir hari tu, banyak buat kerja-kerja melibatkan fikiran, banyak kena settlekan masalah, problem, apa-apa je lah, belajar terlalu banyak hari tu kan, balik daripada kelas, you will feel exhausted, penat. Apa ramai setuju dengan benda tu? Komen dulu. Siapa setuju cakap setuju, siapa tak setuju cakap tak setuju. No problem. Sesi open. Kita no problem. Okay. Now, kenapa sebenarnya anda penat? Kita kena start cerita tu dulu. Nanti saya share macam mana sebenarnya you nak jadi lebih bahagia, you nak happy, you nak gembira, you nak lebih berjaya dalam hidup. Okay. Dan benda ni jarang orang share. Sebab perkara ni tak banyak mazhabnya turun dekat Malaysia. Kenapa mazhab ni tak banyak turun dekat Malaysia? Sebab kebanyakan apa yang kita belajar dekat Malaysia ataupun pakar-pakar motivasi ataupun orang-orang yang buat self-development training program dekat Malaysia, kebanyakannya mereka mendapat asasnya daripada negara barat. Ataupun yang paling best Malaysia kita ada daripada Al-Quran, perjuangan Nabi Muhammad SAW tu sendiri sangat hebat, sangat semua pada power. Belajar dengan yang tu sebenarnya dah sangat bagus. Apa yang saya nak share hari ini sebenarnya dalam Islam dah ada ajar. Cuma saya cerita macam mana Jepun pandang benda itu
Dan sebenarnya kita sepatutnya kita dah praktis dah benda ni. Alright, now kita tengok kita pergi satu-satu. Now, kenapa anda penat bila anda buat perkara-perkara baru? Kenapa kita penat bila kita buat perkara-perkara baru? Kita berfikir kita penat sebab perkara tersebut, setiap kali perkara baru yang kita buat ataupun perkara itu tidak biasa kita buat, dan kita terpaksa gunakan sel otak untuk berfikir. Kalau perkara itu sudah jadi habit maksudnya you tak payah fikir, tak payah guna otak langsung, tiba-tiba benda tu dah dibuat, dah terbuat dah. Antara habit kita apa? Ada tak orang boleh share habit dia? You boleh tak share habit? Taiso tu apa? Taiso tu apa? Ada orang tanya Taiso tu apa? Taiso tu senaman. Taiso. Okay? Alright. Boleh tak share habit? You boleh tak siapa-siapa kat sini you share satu habit yang you rasa ini habit you. Try share habit. I want to know adakah anda betul-betul faham perkataan habit. Sebab sensei tak nak share benda faham. Kalau sensei kata pasal habit tu apa pun kita tak clear, then kita tak akan boleh memahami dengan baik. Okay? Sebabkan kita hari ni live, kita ada hubungan dua hala. You guys need to komen dan berinteraksi dengan sensei melalui cara-cara komen itu. Boleh? Boleh? Okay, now semua orang please share apa habit yang anda ada. Come on, sensei nak tengok apa habit yang anda ada, supaya sensei boleh tahu what kind of macam mana anda boleh penat. Bila belajar perkara tentang yang apa sensei nak share kejap lagi, tuan-tuan dan puan-puan, minasang, sebenarnya anda boleh tahu macam mana you nak buat kerja supaya you tak penat. Macam mana you nak buat kerja supaya you kekal bersemangat daripada pagi sampai petang. Macam mana you nak very agresif, macam you nak very perform dalam benda tu. Alright. Now habit. Try comment habit. Saya nak tengok sikit. Ada ke orang share habit? Tak ada orang nak share habit. Saya bagi contoh lah habit Bangun pagi, dia boleh gosok gigi tanpa dia berfikir. Dia boleh buka pipe mandi tanpa dia berfikir. Dia boleh tarik tuala dia tanpa dia berfikir. Ada orang habit dia drive. Dia dah tak payah fikir sangat. Kadang-kadang dia macam boleh drive dengan sangat tak berfikir. Kan? Ada orang dia boleh buat kopi, buat kek. Kek tak boleh lah. Buat air tanpa berfikir. Ambil cawan, tiba dia ambil cawan, dia tekan dia punya kowi ke kuku tu, lepas tu dia letak teh, dia boleh buat. Dan dia tak penat pun buat benda tu. Dan ada setengah orang dia boleh sambil bersembang, dia boleh buat kopi. Dia minum. Ada orang macam tu kan. Itu namanya dia dah jadi habit. Bila perkara tu dah jadi habit, habit is all about perbuatan you yang autopilot. You tak guna sangat sel otak, tapi you boleh siapkan task tu. Now, disebabkan you ada habit, perkara itu autopilot, badan kita takkan penat. So bila badan tak penat, you boleh jadi orang yang lebih produktif untuk benda-benda lain. Now, habit cerita hari ni is how kita nak cater habit kita. Ada 5 Japan punya filosofi. Nihon no filosofi. Saya baca satu buku Steve Jobs. Steve Jobs ni, buku tu sebenarnya masa saya start kerja dekat Jepun dulu, bos saya bagi satu buku tebal tu, buku dalam bahasa Jepun, tulisan atas bawah tu kan. Buku tentang Steve Jobs. Macam mana Steve Jobs itu seorang apa. Macam tu lah lebih kurang. Tapi saya tak boleh nak habiskan masa tu, terlampau banyak. Dan bahasa Jepun, masa tu saya baru start kerja, kita ada banyak tas-tas lain yang perlu dibuat. Saya baca sinopsis je, lepas tu kita present dekat bos apa yang kita dapat pada buku tu kan. Jangan ikut perangai tu lah. Now, dalam satu proverb Jepun bagi tahu, untuk kita patahkan habit, atau kadang-kadang kita ada habit yang tak baik kan, untuk kita patahkan habit, orang Jepun bagi tahu dengan banyak stroke, ni proverb Jepun lah, saya lupa ayat sebenar dia, tapi bila ditranslate dia jadi macam ni. Dengan banyak stroke, anda boleh mematahkan pokok yang tebal besar tu. Dengan banyak stroke, anda boleh patahkan pokok. Okay. So dengan banyak stroke, anda boleh patahkan pokok. So hari ni saya nak share stroke yang ada, supaya kalau you ada satu habit yang you nak buat, ataupun ada satu habit yang tak baik yang ada, macam mana kita nak patahkan habit. Okay, now kita masuk. Kita start. Siapa pernah dengar perkataan Kaizen?
Try komen Kaizen dekat bawah. Try komen Kaizen. Siapa yang pandai tulis hiragana, tulis hiragana. Siapa yang pandai tulis katakana, tulis katakana. Siapa yang pandai tulis kanji Kaizen, tulis kanji Kaizen. Try. Alright. Sensei pun pernah baca, Sensei pernah baca buku Ikigai ke? Pernah. Alhamdulillah. Buku Ikigai pernah. Habit 3 jam gaming waktu malam. Okay. Tak semua habit itu buruk Adakah 3 jam itu buruk? Tak juga. Kalau you guys dah settlekan kerja, kalau you guys, Sensei bukan kaki game. Sensei jujurnya Sensei memang tak main game sangat lah. Tapi ada kawan-kawan Sensei yang memang kaki game, Sensei kenal. Ada yang teruk, kaki game tapi teruk. Ada kaki game tapi perform bagus, hidup dia sangat berjaya, tenang, kaya. Ada kaki game yang asyik gaduh dengan orang rumah, macam-macam kan. Tak kaya mana pun, hidup tak berkembang, dalam bilik je, tak sosial langsung. Tapi ada yang sangat berjaya. So you guys, bila kita tahu kita nak improve dekat mana, kita boleh improve gila-gila. Hadap PC daripada bukan Kaizen. So Husin sa Kaizen. So Kaizen. Itu dalam hiragana dia kan. Macam ni ke eja je. Betul. K-I-Z-N. Kaizen. So Nur Syahira sang Kaizen. So dalam bahasa Melayu dia atau dalam Romaji dia Kaizen, begitu. Baik. Dalam Kaizen, kalau anda semua pernah dengar Kaizen, okay, jadi cerita Kaizen ni lah, cerita boring dulu Kaizen tu cakap Jepun dah tulis. Yang tengah handle cakap Jepun punya page sekarang ni Anwar Sensei. Kaizen yang depan sekali tu adalah Kaizen dalam bentuk kanji, Kaizen, ataupun dalam hiragana dia Kaizen, dan dalam Romaji dia Kaizen. Alright. Kaizen apa maksud dia? Apa maksud Kaizen? So Kaizen ni sebenarnya satu ideologi yang diwujudkan. Asal usul Kaizen sebenarnya diwujudkan ketika zaman production, zaman industri dekat Jepun. Ketika tu ada satu company yang sangat hebat, hingga hari ini dia masih hebat, namanya Toyota. Toyota yang introduce this method. Dia panggil the Toyota Way. Siapa yang kerja kilang, siapa yang pernah berurusan dengan orang Jepun yang melibatkan production, kilang dan sebagainya, mesti pernah dengar lah benda ni kan. Gemba Kaizen lah, macam-macam Kaizen kat Jepun kan. Baik, Gemba Kaizen ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dilahir daripada Toyota punya production line. Dulu production line yang buat kereta tu, ada satu line tau, kat sini pasang pintu ni. Keluar je daripada line tu kereta siap. So production line ni dia perlu jaga setiap perjalanan kereta tu, pasang ini, pasang tayar ini, pasang ni semua kan, supaya keluar je produk nanti dia cantik, dia superb, lava, tak ada defect, tak rosak. Sebab tu dulu hingga sekarang barang-barang Jepun dikenali sebagai barang yang super quality. Betul? Now, Kaizen tu meeting ke? Oh no. Kaizen is not meeting. Kaizen is ni baru nak cerita. Meeting is kaigi, bukan Kaizen. Meeting is kaigi. Untuk orang yang Sensei tak pandai sangat bahasa Jepun lah. Walaupun orang panggil Sensei, tapi Sensei tak pandai sangat bahasa Jepun. Yang pandai bahasa Jepun Anwar Sensei, Fadila Sensei, Hanani Sensei, Ryu Sensei, Bibi Sensei. Semalam kita ada Sensei baru, Sidki Sensei, Kamal Sensei. Ramailah Sensei. Banyak sangat Sensei. Sensei pun tak ada sebut. Atika Sensei ada, Aiman Sensei ada, Shina Sensei ada. Banyak. Too much Sensei. Haja Sensei. Ramai. Sensei dekat cakap Jepun ramai. So setiap Sensei ada ciri, ada perangai, ada sifat masing-masing. Dan ada orang sangat suka Sensei ni. Ada orang sangat suka Sensei ni. You guys pilih dekat cakap Jepun, siap boleh pilih nak cakap Sensei mana. Okay. Alhamdulillah minggu lepas pun kita dah berjaya buka kelas terbaru online kita. The best adalah kelas itu kita buka satu dunia datang. Ada orang yang join daripada Turki, ada yang daripada New Zealand, ada yang daripada Japan yang join kelas tu. So kita buat kelas secara online. Siapa yang rasa berminat, promote sikit kan. Siapa yang rasa minat, you guys boleh join kelas kita lah. Okay. Now, kita balik pada Kaizen tadi. Kaizen maksudnya adalah saya ada buku. Tadi ada yang tanya tentang Kaizen tu apa kan. Ada satu buku sebenarnya, kalau anda boleh beli sangat bagus. Tapi kalau tak beli pun tak apa, saya akan share malam ni. The Japanese Method. Kaizen ni sebenarnya is a Japanese method for transforming habit. Adalah cara Jepun untuk menukar habit one small step at a time, menggunakan langkah-langkah kecil pada sesuatu masa. Maksudnya kita nak berubah habit, kita tak boleh terus ubah.
believe me, tidak akan ada company yang boleh terus ubah, tidak ada company pula, tidak akan ada orang yang boleh terus ubah habit dengan drastik. Tak ada. Saya faham Kaizen buat 2 produk baru dan lawan dengan company-company lain. Kaizen Kaizen tu buat produk baru dan lawan dengan company-company yang lain. Oh, it's a little bit misunderstanding about Kaizen. Nanti kita cerita Okay, now Kaizen ni adalah ada cara Jepun share macam mana you nak transform habit dengan cara step by step, pelan-pelan. Okay, now let's share sekarang Okay, Kaizen ni sebenarnya ada banyak. Kalau kita cerita pasal company ramai, that's why saya bagi tahu asal usulnya daripada Toyota Way. Now bila Europe datang, Barat datang, dia bagi tahu itu adalah lean system, LEAN, lean system. Cuma lean system ini juga ada satu konsep dalam Toyota Way, which is Kaizen. Kaizen yang mereka share kebanyakannya untuk production, untuk big organisation, untuk company-company besar, organisasi-organisasi yang besar. Cuma apa yang saya nak share malam ni dia untuk kita as individu. Saya dulu sebelum saya sambung, saya start cerita sikit, boleh kan? Saya sambung cerita sikit je. Cerita ni jarang saya cerita kat orang sebab dia sedikit tak best dan malu sikit lah. Okay. Macam ni, 2011 macam tu saya grad daripada Yamanashi University. 4 tahun belajar mechanical engineering dekat sana. Maybe ramai yang tak kenal dekat luar. Ya Allah, tak kenalkan diri, subhanallah, sorry. Ni saya nak start cerita Kaizen dia. Untuk yang tak kenal, nama Sensei Haris. Sensei adalah partner kepada Anwar Sensei. Masa 2011 Sensei grad dekat Jepun, Sensei daripada bidang mechanical engineering. Sensei masuk ke satu company dekat Jepun. So company pertama Sensei berada di Yokohama, Japan. Sensei tak duduk kat Yokohama, Sensei duduk dekat Kanagawa. So Kawasaki. Sensei travel every day untuk pergi ke Yokohama untuk dekat sana. Okay? Betul, secara pendeknya adalah memperoleh kemudian lebih bagus. Betul. Now, macam nak buat? Dia cerita senang, tapi macam nak buat kan? So, saya nak share malam ni. Masa saya kerja, perkara pertama yang mereka share hari-hari, every single day, dia doktrin adalah Kaizen. Harisu Kaizen. Dia kata Haris Kaizen. Menatang apa Kaizen ni? Tak faham maksud, tak faham. Apa Kaizen ni? So, apa yang diorang nak sampaikan ketika itu sebenarnya adalah mereka nak Sensei setiap hari, every single day ada satu mindsetting. Datang je kerja, dia mesti ada satu idea untuk Kaizen. Every single day kena Kaizen. Every benda yang kita buat kena Kaizen. Sampaikan mereka cakap, kalau rasa tak ada idea, kalau biasa naik train daripada katalah station A ke station B, try naik daripada station C ke station B. Try tukar route untuk dapat idea baru. Now, apa yang berlaku ketika itu, ada banyak benda yang saya rasa sebenarnya yang saya belajar dekat company Jepun yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita harian. Pertama, yang saya nak share hari ini adalah apa yang kita kena practice adalah pertama, namanya Horenso. Baik, apa tu Horenso? Boleh tak komen dekat bawah Horenso? Dia ada satu singkatan, adalah satu filosofi yang datang daripada 3 perkataan penting. Hokoku, Renraku, Sodang. Hokoku, Renraku, Sodang. Ada 3 perkataan besar dalam bahasa Jepun. Dia orang gabungkan, dia ambil Hokoku, dia punya Ho, Renraku punya Ren, Sodang punya So. Jadi Horenso. Saya nak buat kuis lah, boleh tak? Siapa yang boleh bagi tahu apa maksud Horenso? Hokoku tu maksud dia apa? Renraku maksud dia apa? Sodang maksud dia apa? Saya nak bagi hadiah free. Boleh ke? Nanti saya bagi hadiah. Saya tengah fikir lagi nak bagi hadiah apa ni. Buku ni ramai orang dah ada kan, buku cakap Jepun. Ini kita masih jual masih lagi ada promosi sekarang, RM52 sekali dengan postage. Kalau sahabat Sarawak kena tambah lagi RM10 untuk postage. Dan kita akan ada kelas online free sesiapa yang memiliki buku ni. Alright? Ataupun ni dengan Sensei sekarang kita ada face towel. Face towel cakap Jepun. Ini towel tau, towel. Towel. Face towel cakap Jepun. Cantik. Okay? Topi ni tak boleh sebab dia limited edition untuk student offline sahaja setakat ni. Horenso. Apa maksud Horenso? Saya bagi tahu lah Hokoku, Renraku, Sodang.
Kita ada admin yang jaga hari ni. Admin akan tengok sama ada siapa boleh menang hadiah. Sebab last kali kami akan pilih pemenang. Siapa yang aktif komen, siapa yang banyak share, siapa yang banyak bagi heart kan. Like bagi heart tu, bagi heart lah best sikit. Anda tahu tak live ni LIVE, terat I tu anda tukar jadi O, dia jadi LOVE, jadi love. So please spread the love. Baju merah ni cakap Jepun ni, love. Okay, Horenso macam ni. Reraku tu macam kontak. Tahu sodang dengan reraku je, sodang discussion, reraku tu macam kontak. Boleh tak sesi meninggalkan persoalan ini kepada anda? Okay, no, kita serius. Kita serius. Dah setengah jam dah ni. Anda perasan tak, ketika berlaku COVID-19, ketika berlaku banyak cerita-cerita tentang perubahan ekonomi, perubahan social distancing, tak boleh jumpa orang, kena kurung dalam rumah dan sebagainya, menyebabkan banyak isu-isu sosial yang keluar. Contoh dia yang isu sosial keluar adalah, live malam ni berat sikit Contoh isu sosial yang keluar, contoh dekat Jepun sendiri, even dekat Malaysia sendiri pun banyak statistik macam penceraian banyak berlaku. Why benda-benda ni berlaku? Kenapa tiba-tiba bila duduk rumah, sepatutnya kita lagi shock, kita lagi happy, kita lagi bahagia. Tapi kenapa bila duduk rumah kita lagi stres, kita lagi tak happy, kita lagi tak boleh belah lah. Tak boleh belah lah bahasa dia kan. Now, semua ni leads pada satu isu besar dalam dunia hari ni. Dekat Jepun, isu ini sangat besar. Dekat Malaysia, dia belum sangat besar tapi dia sudah membesar. Isunya adalah isu depression. Alright, isunya adalah isu depression. Ada banyak sebab, dan depression bukannya satu benda baru. Dia adalah satu penyakit yang kebanyakannya datang ada sebab. Now, kenapa Horenso sangat penting dalam hidup? Sebab bila Horenso, everything yang kita rasa, kita perlu hokoku, kita perlu bagi tahu orang, kita perlu ada orang untuk kita renraku, untuk kita kontak, untuk kita hubungi. Alright, dan ada orang untuk kita sodang, untuk kita berbincang. Jangan pendam apa sahaja benda yang sangat anda rasa kusut, sangat anda rasa berat pada diri anda sahaja. Benda tu akan leads kepada satu perkara yang sangat bahaya yang di Jepun dah lama berlaku, especially negara-negara maju, bila mereka hidup terlampau banyak dan tidak ada connection sangat dengan manusia, menyebabkan mereka keluar isu depression banyak. Horenso bukan hanya penting dalam company. Sesebuah syarikat, satu organisasi boleh hancur lebur disebabkan Horenso tidak dijaga. Sesebuah keluarga boleh hancur lebur kalau Horenso tidak dijaga. Individu boleh hancur lebur kalau Horenso tidak dijaga. That's why Horenso sangat penting. Hokoku, renraku, sodang. Kalau ada masa, saya akan terangkan lagi deep pasal Horenso. Sebab malam ni saya janji untuk bagi 5 filosofi. Sepatutnya satu filosofi ni pun dah 2 jam. Siapa rasa dia nak belajar lagi deep tentang filosofi ni, boleh tak komen deep, 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 dalam, boleh tak? Sebab saya nak tahu juga, kita jarang buat live yang agak serius. Hari Sensei terkenal dengan keseriusan sikit lah. Saya suka gurau-gurau, tapi banyak benda yang saya rasa bila kita kena serius, kita kena serius. Sebab ada banyak isu dekat luar sana yang perlu kita selesaikan. Itu perjuangan kami dekat Cakap Jepun. Kami nak pastikan mindset orang-orang Malaysia jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang yang sangat, jadi orang-orang yang bagus. Anda tahu tak, geng-geng yang follow Cakap Jepun sekarang ini, 30 berapa orang yang tengah menonton bersama kita sekarang ni, anda tahu tak, anda orang-orang yang sangat-sangat super luar biasa. Kalau anda stay sampai habis, lagi luar biasa lah. Kan? Orang-orang hebat biasanya kalau dia mulakan sesuatu, dia mesti habiskan. Orang-orang yang tengah tengok video sekarang ini, yang duk komen deep-deep tu, adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Guys, hidup kita ada banyak tanggungjawab, ada banyak kerja yang perlu kita buat. Anda pilih untuk improve diri. Belajar new language adalah salah satu cara untuk kaizen diri yang sangat bagus. Based on banyak research, satu dunia. Kalau anda baca buku yang saya tunjuk tadi pun, antara cara yang bagus untuk improve diri, untuk you betul-betul kaizen diri anda, adalah dengan learning new language. Walaupun saya adalah orang cakap Jepun,
Tapi sensei sangat-sangat support if you guys nak belajar apa bahasa sekalipun. Sebab benda tu sangat bagus untuk kita punya diri. Especially kalau you belajar bahasa yang you boleh tahu culture dia, budaya dia. So kita boleh sama-sama bangkit, bangun, berjaya dengan dapat filosofi-filosofi yang bagus ni. Alright? Now, jom kita tengok tentang Horenzo. Horenzo ni ada satu cara pemikiran Hokoku Renraku Sodang. Hokoku, apa-apa saja berlaku dekat kita. Katalah contoh anda kena pukul tadi dekat sekolah. Balik perlu tak bagi tahu mak? Perlu tak bagi tahu mak? Ada orang takut nak bagi tahu mak. Okay, saya cerita saya lah, tak nak cerita orang lain lah kan. Saya cerita saya. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya masuk ke sekolah asrama lelaki sahaja dekat KL. Sensei asal Kelantan. Sensei orang Kelantan. Sensei orang Kelantan, mak sensei orang Kelantan. Sampai sekarang mak masih duduk kat Kelantan. Minggu lepas baru sensei balik Kelantan. Kalau nak kecek Kelantan, sensei boleh kecek Kelantan. If you want me to speak in English, I can speak in English. Kalau cakap bahasa Melayu, saya boleh cakap bahasa Melayu. Nihongo dattara nihongo de hanasemasu. Hanaseru koto ga dekimasu. Hanasu koto ga dekimasu. Boleh cakap bahasa Jepun. Kalau kenapa? Tapi saya beritahu jujur, saya tak power semua bahasa tu. I just can cakap je. Tapi kalau you tanya kenapa saya macam tu, I don't know why. Saya tak tahu. Kalau bahasa Jepun, anda kena tanya pada sensei, kena tanya sensei, kena tanya semua sensei cakap Jepun. They have the right answer. Sensei macam sampai tahap dia jadi habit. I don't know, saya tak tahu kenapa. Wake wakanai gitu. So notorious. Saya tak tahu kenapa, tapi macam tu lah dia. Sebab kita dah terbiasa. Sebab tu dekat cakap Jepun, kita suruh anda cakap Jepun. Cakap. Sebab nanti anda power gila bahasa Jepun, tapi sebenarnya kita sampai tak faham kenapa benda tu jadi macam tu. Tapi kita cakap the right way lah, dengan cara yang betul, dengan yang betul. Okay, tenggelam lah mata sensei Okay, now jauh belakang sikit. Okay, now perkara pertama yang kita perlu praktis adalah Horenzo. Semua dah clear Horenzo Contohlah saya pergi kat sekolah dulu, kena pukul dengan senior, tapi kita tak bagi tahu mak. Sebab nanti kalau bagi tahu mak, nanti malu. Nanti orang kampus suruh balik ke apa, kita dah datang sekolah kat KL jauh. So masa tu apa yang berlaku adalah, kalau kita tak hokoku pada mak, kita hokoku pada siapa? Kita bincang dengan kawan-kawan, kita tanya sesiapa yang lebih ada authority, kita sodang, kita bincang. Macam mana nak ni, macam kena pukul je. Oh tak apa, kita rangka strategi macam nak survive dengan keadaan ni. Bila you sodang, kalau you tak simpan seorang-seorang, you akan lebih perform. Saya buat itu jujur satu perkara. Ketika saya awal-awal kerja dekat Jepun, habis grad saya kerja kat Jepun, masa tu saya stres gila bit. Stres, tahap stres tu. Dah lah on the way saya pergi kerja tu, ada satu company nama dia Aron. Kalau ejaan dalam bahasa translate biasa dia A-L-O-N-E. Aron sebutan dia. Tapi ejaan dia, kalau kita baca, kalau kita tahu English, kita akan baca alone. Kurang hajar punya nama company. Betul-betul company tu on the way sensei nak pergi company sensei. So sensei dulu sensei naik basikal dia pergi kerja. Ini company kedua, tempat kerja kedua sensei dekat Jepun. So sensei naik basikal je pergi ke sana. Setiap hari sensei akan lalu company nama alone tu. Dah lah kita duduk seorang-seorang. Sensei seorang-seorang masa tu Melayu, sensei seorang orang Malaysia, sensei seorang Islam. Paling dekat, kawan sensei paling dekat dengan sensei 400 km jauh ni. Okay, masa tu sensei stres sangat-sangat. Masa tu bos sensei beritahu Haris je, Horenzo lah, Horenzo. Dia kata, jangan stres, mesti Horenzo. Apa pun berlaku, bukan Horenzo ni pada kerja je, hidup pun perlu Horenzo. Share dengan you punya mentor, share dengan you punya kawan. So start masa tu sensei share. Hidup makin tenang, makin perform kerja. Kadang-kadang kerja kita bukan kita tak perform, kita tak pandai kerja, tapi sebab kita ada stres perkara-perkara lain yang which is bukan habit kita. Yang tadi saya ceritakan, dia belum jadi habit kita, that's why kita stres bila kita memikirkan benda tu. Now, filosofi kedua saya nak share malam ni adalah muda, muri, murah. Boleh tak tulis muda, muri, murah? Apa benda pula muda, muri, murah ni kan? M-U-D-A, muda, M-U-R-I, muri, M-U-R-A, murah. Muda, muri,
murah. Best ni, mudah, muri, murah. Boleh tak komen mudah, muri, murah? Dia ada 3 kataan tu. Mudah, muri, murah. Boleh? Anyone can? Mudah, muri, murah. Semua orang macam tengah fokus dengar sampai tahap tak boleh nak tulis Okay, thank you so much untuk semua yang mendengar. Please keep on bagi love, keep on share supaya ramai orang dapat manfaat daripada video ini. Keep on ketika live supaya anda boleh jadi pemenang untuk malam ini. Alright? Okay. Now, mudah, muri, murah. So, macam yang telah ditulis oleh admin kita, Anwar Sensei yang jaga malam ini. Mudah, muri, murah. Jom kita pergi satu-satu. Okay? Mudah, muri, murah. Hai. Mula-mula kita jadi pasal muda. Bukan muda remaja, bukan. Muda-mudi, bukan Anissa. Muda, muri, murah. Okay, muda adalah waste. Waste, bahasa Inggeris dia waste ataupun membazir. Alright? Banyak sebenarnya benda-benda yang kita buat hari-hari, daily task kita ataupun kerja kita yang sebenarnya kita buat perkara-perkara mudah, perkara-perkara membazir, mudah nak kotor, nakus. Kalau orang Jepun cakap mudah nak kotor, nakus. Buang perkara-perkara mudah, buang perkara-perkara membazir. Contoh dia adalah kalau kita susunan, okey, kita ambil cara paling senang. Macam mana McDonald boleh jadi sebuah McDonald atau McDonald tak tahu. Subhanallah, McDonald sedap. Macam mana McDonald boleh jadi sebuah gergasi makanan segera walaupun makanan dia tak sihat dan tak adalah sedap sangat. Tak tahu lah, saya lagi suka bergeram di tepi jalan. Lama sangat di Jepun tu. Lidah macam memerlukan burger Melayu. Tapi McD sedap lah. Anak saya pun suka McD semua kan. Okay, now McD macam mana dia boleh jadi satu gergasi yang sangat hebat dalam dunia penyediaan makanan segera, terutamanya hamburger. Ketika awal-awal McDonald diperkenalkan, sebab mereka berjaya menghapuskan mudah. Kalau anda tengok dulu, sebenarnya untuk siap satu burger McDonald, orang terpaksa menunggu 10 hingga 15 minit untuk dapat burger McDonald. So kalau bukan burger untuk dapat burger. So kalau lah yang datang tu 10 orang, 10 setiap 10 minit, kalau 6 orang kat depan dah sejam benda tu. Sangat membazir masa menunggu dan orang yang kat dalam kitchen tu pun makan masa yang lama untuk siapkan satu burger. Tapi selepas McDonald Kaizen, dia Kaizen the whole system, dia buang mudah. Bila dia buang mudah, pekerja tak perlu bergerak banyak pun boleh buat siapkan beberapa task. Kalau anda tengok kilang Jepun, dia duduk je dia siap. Siap. Dia tak perlu bergerak pun. Even saya dulu terlibat dengan satu tim Kaizen team, dia panggil Kaizen dia ada tim yang buat produk baru, kita ada tim Kaizen untuk improve produk baru tu. So macam mana kita nak improve membuang mudah ni lah, membuang mudah muri murah. Okay. Mudah ni apa tu? Makudo Naruto. McDonald. McDonald. Maku, kalau orang Jepun panggil maku. Bukan makmu, maku. Dia gurau-gurau. Seronok dengan Jepun ni. Kadang-kadang kita boleh ni dia orang kan, sebab dia ada bunyi-bunyi lebih kurang sama dengan kita. Now, mudah, muri, murah. Apa tu mudah? Adalah kita membuang perkara-perkara yang wasting our time, wasting our money, wasting apa-apa saja yang waste. Contoh Jepun, kalaulah sebenarnya kita boleh berjalan ke sana, tak perlu, okey, saya bagi tahu satu benda yang kelakar. Saya pernah jalan dekat masa kat company dulu, ada 2 tingkat je company saya tu. Dia tingkat 1 ke tingkat 2 je. Dia kilang sebenarnya, dekat Jepun dia kilang. Kilang tu ada lift. Saya naik lift pada minggu pertama saya bekerja kat situ. Saya naik je lift tu, dia 2 tingkat je. Company tu memang 2 tingkat je. Sebab kat Jepun bangunan tak boleh tinggi-tinggi sangat. Especially tempat yang saya kerja itu tempat yang sangat famous dengan gempa bumi. Gempa bumi sangat kuat kan. So 2 tingkat tu, saya naik lift untuk pergi ke tingkat 2. Sampai je kat tingkat 2, senior saya buat macam ni. Fok kepala macam tu. Oh, so apa hal main kepala kan? Dah lah baru masuk, main kepala pula. Ni nak nangis ni. Saya tanya, kenapa main kepala? Dia kata, Aris, keluar lift mana barang? Dia kata, mana barang? Saya kata, barang? Mana ada barang?
Saya nak naik tingkat 2, saya tak bawa barang. Tak bawa barang, kenapa naik lift? Sebab saya nak naik tingkat 2 lah, saya naik lift. Kalau tak bawa barang, dia kata, kalau tak bawa barang, jangan naik lift. Kalau tak bawa barang, naik tangga. Saya kata, oh, kalau tak bawa barang, kena naik tangga. Kenapa pula? Dia kata, satu, naik lift membazir elektrik syarikat. Naik lift membazir elektrik syarikat, macam kat dulu. Macam, okey. Masa tu kita masih lagi, saya rasa kat Malaysia, kita tidak fikir mudah sampai tahap tu. Kan? Macam, alah naik lift je pun. Contoh, alah tak tutup lampu je pun. Sikit je. Tak boleh je pun. Memang gila strict pasal benda-benda macam ni. Dia kata naik lift membazir elektrik. Jangan naik lift kalau tak bawa barang. Sebab hanya bawa barang je boleh naik lift. Berat. You need to use the lift. Tak ada barang naik tangga. Yang kedua, dia kata lambat. Naik lift ni lambat. Naik tingkat 2. You masuk, nak tunggu lift turun, you dah tunggu. Lift buka, you masuk. You tekan, lift tutup pun dah lambat. Lepas tu dia naik, tu dia buka balik. Lambat, dia cakap. Mudah dah kau tulis. So dia kata, bila kata mudah, guna tangga, dia cakap. Bila guna tangga, dia akan lebih cepat masa dia kata. So bila masa you save, you akan jadi orang produktif, you akan jadi efficient, you akan jadi somebody yang very good masa depan, dia kata. Wah, saya kata betul lah Jepun ni jaga masa. Tapi janganlah melampau sangat. Saya kata dalam hati masa tu kan. Tapi bila sampai sekarang, bila saya dah lalu the whole process, bila kita sendiri membaca chart syarikat, keuangan syarikat masa tu ditunjuk pada kita, then I know betul lah. Kalau seorang tak naik lift, memang dia tak nampak efek sangat. Tapi kalau dalam company tu ada 600 orang, 500 je yang naik tangga, we save a lot of money, a lot of time. Relatif. So itu mudah. Itu antara mudah. Okay? Baru cerita mudah, muri belum masuk lagi. Ada soalan boleh tanya. Saya pernah kena macam tu. Sekali kena dengan orang Jepun, ingat sampai hari ni. So, kena mesti ingat sampai hari ni. Saya ingat exactly apa yang berlaku hari tu tau. Sebab tu antara minggu terawal lah saya masuk company tu. Okay, no? Itu baru mudah. Jadi muri pula. Tapi pemikiran ini sangat bagus. Kalau anda dekat rumah, kan, apa perkara-perkara yang wasting your time yang berlaku? Contoh dia. Contoh apa contoh buang masa. Lepas basuh pinggan, tempat letak pinggan tu kat mana? Kalau boleh lagi dekat, lagi bagus. Sebab nanti you kena letak sini, pusing situ, banyak sangat urusan. Sebab tu kenapa Jepun suka rumah yang kecil, sebab dia sangat bagus untuk muda ni. Mudah nak sekotor ni bagus. Benda-benda membazir tak. Sebab tu Jepun dia suka minimalis punya hidup. Kalau you pergi Jepun, kebanyakan rumah dia orang sangat simple, sangat minimalis. Sebab dia hilangkan mudah-mudah. Contohlah kalau you ada baju banyak, baju sangat banyak, setiap hari nak keluar rumah, dia berdiri depan rak baju saja macam ni. Baju apa nak pakai baju pun lambat. So, untuk mengurangkan benda tu, senang je Jepun. Dia letak baju yang memang simple, beberapa helai je, memang dia akan pakai baju tu je. And kalau anda tengok salaryman, orang-orang bekerja makan gaji dekat Jepun, semua akan pakai coat hitam, basic dia hitam, akan ada tie dia pakai, memang tu je dia pakai, dan baju kemeja warna putih, kemeja warna-warni macam kat Malaysia. Dia hilangkan mudah orang fikir hari-hari. Dan orang bangun pagi, salaryman, sesi dulu pergi kerja, memang kena pakai suit, pakai kemeja warna putih, tie. Bila kita hanya ada baju putih, kita tak pernah fikir nak pakai baju apa hari ni. Suit pula, sesi memang ada dua je, satu warna kelabu, satu warna hitam. Pilihlah nak pakai baju apa. Biasanya akan pakai hitam. Kalau kelabu tu kita akan pakai ketika occasion yang penting je lah. Pagi kita boleh buat benda tu jadi habit, autopilot. Bangun pagi, gosok gigi, mandi, masuk ofuru, pakai baju putih, pakai suit, boleh keluar rumah. Masa tu sel otak tak pakai sangat lagi. Dah sampai kerja pun kita tak pakai. Nampak tak macam mana Jepun buat sistem nilai hidup dengan sangat bagus, mencipta autopilot. Sebenarnya dalam Islam pun ada. Kalau anda perasan, Islam ajar macam mana you bangun pagi, macam mana you semua benda dalam Islam dah di-pattern kan. Masuk tandas kaki apa, keluar rumah kaki apa,
bergosok gigi, sembahyang, semua ada step. Ambil air semayang pun, walaupun semua benda tu kena basuh, tapi ini step dia. Nampak tak betapa cantiknya apa yang kita dah praktis sampai hari ni. Tapi kita tak perasan benda tu semua sebenarnya nak menghapuskan budak, nak menjadikan dia habit supaya kita tak guna sel otak banyak untuk start it off hidup setiap hari. Itu cantik dia Itu cantik dia lah. Alright. Kita masuk yang kedua Yang kedua. Itu mudah. Itu cuba cerita mudah. Muri pula. Muri. Seronok ke hidup macam tu? Dia tak. Okay, now define seronok. Jepun untuk pergi kerja dia tak perlu seronok bahagian tu, tapi dia perlu seronok ke tempat-tempat lain. That's why hidup mereka ada satu term namanya ikigai. Nanti kita cerita tempat lain lah. Ikigai saja ada kena bagi sensei 2 hours at least untuk cerita pasal ikigai. Dia sangat best. What I'm doing right now pun sebenarnya part of ikigai punya konsep lah. Okay, tapi dia tak best kalau kita boleh cari keseronokan di tempat lain, dia akan jadi best. Contoh dia, pergi kerja, you just pattern it. Tapi di tempat kerja, kita buat sesuatu yang lagi best, lagi seronok. Saya masa dulu nak pergi sekolah pakai baju sekolah, hari buat pakai pergi sekolah, hari buat pakai baju. Mungkin salah susun ayat sikit, tapi pergi sekolah, betul lah. Okay, Malaysia, sistem dekat Malaysia, kalau anda tahu, Tun Mahathir sebenarnya antara orang yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem pakai baju uniform pergi sekolah. Kalau anda tengok negara-negara luar barat, negara barat, tak ada uniform pergi sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah, mana ada uniform? Diorang pakai je nak pakai apa. Tapi Jepun ada baju. Baju sekolah menengah kan? Dan setiap sekolah baju lain-lain. Malaysia adopt that philosophy ke Malaysia. Kenapa? Ada sebab dia. You tanya tu Dr. Mahathir lah. Tapi ada sebab dia. Antaranya adalah parents tak payah nak fikir banyak. Pagi tu nak pakai baju sekolah apa, pakai baju sekolah menengah nak pakai apa, tak payah. Dia standard. Standard. Dia sebenarnya bantu lah sebenarnya. Banyak bantu untuk parents. Okay, tadi saya tak nak cerita bahagian tu lah. Itu cerita pasal negara. Tapi saya suka cerita pasal benda tu. Kalau ada orang minat tentang benda tu, nanti saya buat share perkongsian hari lain. Sepatutnya hari Isnin malam adalah waktu untuk nihongo anda. Tapi kita decide kita bagi benda berat sikit ada orang sebab sesi nihongo kami sedikit busy minggu ini. Okay, now kita cerita pasal muri pula. Muri. Ada benda muri dalam bahasa Melayu je, Malaysia ni adalah benda yang tak logik. Muri jang, macam juga muri jang. Tak logik lah. Sorry. Contoh muri adalah kau terjun sekarang, mana boleh terjun? Oh, falsafah pemikiran pun berbeza, menarik. Siapa ni? Abdul Salam. Hai. Cara terjun. Terjun sekarang, mana boleh terjun? Anda kena yang relate dengan anda. Anda kena siapkan task ini besok. Padahal hari ni kita dah banyak kerja lain. Mana boleh muri. Bila benda muri, dia mesti diimprovekan dengan sistem. Contoh tolong buat kek ni 800 kek dalam masa sejam. Muri lah kalau kita seorang. Tak logik lah kalau kita seorang. Tapi kalau kita ada mesin yang seorang boleh, yang kalau kita nak buat 800 kek dalam masa sejam boleh, kita kena 800 orang. Contoh. Tapi tu kos tinggi. Bila kos tinggi, membazir lah, mudah pula. Jadi mudah pula. Kita nak hapuskan muri, benda yang tak logik, tapi kita tak nak mudah. So what we can do adalah improve the system. Contoh dia, kalau gitu kita kena beli mesin lah. Seorang je jaga, sekali tekan, dia jaga, dia tengok semua produk. Dalam masa 1 jam boleh siapkan 800 roti. Itu cara berfikir muri. Dekat rumah pun sama. You cannot expect orang buat benda yang muri. Muri ni tak boleh terima. Tak boleh terima. Dia macam muri ni, muri lah. Asli muri. Muri. Tak logik. Tak boleh. Memang tak boleh. Okay. Muri memang tak logik boleh buat. So muri. Banyak benda yang kadang-kadang, contohlah, ada orang baru berniaga kan. Saya nak capai 1 juta dalam masa sebulan. Tak pernah berniaga ni. Benda tu boleh cakap muri juga.
Tapi macam mana nak hapuskan muri? Adalah dengan sistem, dengan pergi belajar, semua kan. Dia boleh capai. Kan? Macam tu lah. Macam tu. Contoh antara contoh pemikiran. Impossible. Yes, that's the right word, Rohaya-san. Thank you so much. Impossible. Okay. Saya nak cerita pasal yang satu lagi. Murah. Anda sebut banyak sebab ini baru yang kedua. Filosofi kedua baru ni. Ya Allah, nak secap. Murah adalah satu filosofi yang melibatkan unbalance. Tak balance. Murah. You kena pastikan balance. Contoh yang paling ketara sekarang ni adalah from home. Ramai orang sekarang work from home. Ramai orang tengah tinggi murah. Murah dia sangat tinggi, sangat besar. Dikatakan work from home itu boleh balancekan hidup. Tapi ada orang bekerja sampai tengah malam. Ada orang bekerja lebih daripada waktu bekerja biasa disebabkan dia work from home. Murah perlu dijaga dengan baik. Macam mana nak hapuskan murah, dia mesti ada campur tangan Horenzo tadi. Alright? Untuk kita hilangkan unbalance. You mesti kena balance kan. Kalau tak balance, dia jadi tak bagus. Kesihatan kita. Kaizen ni sebenarnya dia ada 6 benda yang you kena fikir untuk kita as manusia. Saya tak nak cerita pasal organisasi Ada 6 benda. Pertama, sebenarnya yang benda paling penting you kena kaizen every single day adalah kesihatan. You kena kaizen kesihatan. Sebab ramai orang improve macam-macam knowledge hidup dan sebagainya, tapi dia terlupa tentang kesihatan. Tapi inilah sebenarnya benda yang sangat berharga untuk seramai orang. Sebab tu ada lagu kan, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit. Sihat, kena jaga kesihatan. Okay. Muri, impossible, boleh dicapai dengan cara belajar ilmu yang betul. Okay, betul-betul, murah. Okay. Kat mana saya tadi? Okay, kena kaizen. Ada 6 benda. Alright. 6 benda itu, yang pertama kesihatan. Yang kedua, working life or your career or your business. Apa-apa yang anda buat, anda buat bisnes ke, anda bekerja ke, ada career anda, working life, kena kaizen. You need to kaizen ni. Jangan ada orang yang bekerja macam tu je sampai sudah. Masa saya start masuk kerja kat Malaysia, saya ingat lagi ada seorang senior sensei. Kalau korang tak kenal aku, InsyaAllah tak kenal. Kalau kenal mati aku, tapi tak apalah, tak nak sebut nama. That person ada PhD. Dia ada PhD dekat company sensei, first company sensei masa sensei balik Malaysia. Dia cakap dekat sensei masa tu. Sensei masa tu muda, terang-tantang lagi balik Malaysia, balik daripada Jepun. Dia kata, Riz, kalau abang kata Pak Haris, abang dah cari kerja lain dah. Dia kata, sebab kita bawa ambil meeting tau. Bawa ambil meeting kat Jepun. Masa tu ada Jepun, nama dia Kasumi. Saya sebut nama Kasumi. Nama Kasumi ni sangat ditakuti oleh seluruh company kita orang. Sebab bila dia datang je Malaysia, mesti ada banyak problem yang dia jumpa. Dia ni kepala otak Kaizen yang gila power lah. So Kasumi datang, marah. Saya jadi juru translate. Masa tu dia marah saya marah dia orang. Tapi saya tak marah pun. Kadang-kadang saya translate tu, dia tengah marah, saya translate, dia orang gelak. Sebab saya cuba untuk neutralize supaya culture Malaysia boleh terima apa yang dia marah. Saya pernah kerja kat Jepun, saya faham orang Jepun marah macam mana. Tapi saya faham juga orang Malaysia tak boleh terima kalau saya direct translate. Biasanya saya tukar-tukar sikit translation tu lah, supaya maksud sama tapi the words be different sikit lah. So apa yang berlaku masa tu, bila kita orang rehat sekejap petang, masa tu saya ingat dekat maghrib lah masa tu, kita orang minum kopi sama-sama dekat kantin. Dia kata, Riz, kalau abang kata Pak Haris, abang dah cari kat tempat lain, abang dah cari kerja lain dah. Ada jangan buang masa kat sini. Saya macam, dia ni level manager tau. Dan dia ada PhD, tu paling power. Dia ni ada PhD dalam energy. Saya macam, oh kenapa macam tu? Kenapa abang tak, kenapa cakap kat saya? Kenapa abang tak lagi kan? Dia kata, Riz, abang kerja kat sini sebab abang nak beli pampers anak, susu anak je. Kalau tak, abang dah lama dah tinggalkan company ni. Saya masa tu kan, ini semua cerita pasal mindset. Ada orang yang sangat suka company tu, ada orang yang tak suka sangat. So saya cakap macam, kenapa bang macam tu? Kenapa abang tak try improve your working life kan? Last kali, hidup ini adalah pilihan. Life is all about choice. Anda yang kena tentukan apa anda nak, apa anda tentukan apa anda nak buat. Masa depan you kita yang tentukan, bukannya company kan. Tapi saya tak cakap macam tu lah kat sini saya tu. Takut lah baru masuk company kan. Ya, macam tu bang Kalau abang di tempat saya, abang akan berhenti kerja sekarang
Kalau abang tu Pak Aris, abang dah lama berhenti kerja. Sekarang ni abang sebab dah sangkut, abang dah lama kat company, dah berapa puluh tahun dia kat company tu. Dia ambil PhD pun ketika dia bekerja kat company tu. Dan bila dia sangkut lah, dia stuck. Sebab dia tak tahu nak pergi mana. Dia dah lama sangat kat company tu. Dia takut untuk keluar ke company lain, takut jawatan dia jatuh dan sebagainya kan. Ilmu dia tak digunakan ke kat company luar. Saya kata rendah lah bang. Itulah Kaizen. Kaizen perlu ada sedikit risiko yang kita ambil, tapi kita nak improve dengan calculated risk. Kita panggil calculated risk, dengan risiko yang kita calculate betul-betul. Tapi dia tak nak buat. Yang kelakar dia, after 2-3 years, saya yang keluar company tu dulu. Saya keluar cakap bang, saya keluar dah bang. Sebab saya dapat, saya ada pilihan yang lebih baik yang saya buat masa tu. Saya masuk new company, multinational company masa tu. Saya masuk dan saya kata bang, jom lah sama-sama. Dia macam, dia punya mindset, dia dah tak ada benda tu. Dan saya rasa dia sangat bagus, dia sangat hebat, dia sangat luar biasa. Ilmu, leadership sangat bagus. Tapi disebabkan takut untuk buat keputusan. Now Kaizen is all about keberanian. You kena berani untuk ambil risiko, mencuba benda tu. Okay, working life, itu nombor 2. Nombor 3 is all about Kaizen, duit, money. Duit pun kena Kaizen. Kalau kita rasa kita hidup sekarang ini dengan pendapatan macam tu, dengan keadaan kehidupan macam ni, macam mana nak Kaizen supaya kehidupan jadi lebih baik, pendapatan jadi lebih baik? Itu pun kena Kaizen, itu pun kena fikir. Ada 6 benda ni penting untuk you fikir untuk kita Kaizen hidup. Okay, yang pertama tadi apa? Tak ada orang tulis pun. Pertama tadi kesihatan, health. Penting untuk Kaizen Penting, ni benda paling penting untuk Kaizen. Nombor 2 tadi, working life. Yang ketiga, money. Yang keempat, home, rumah. Rumah ini lebih kepada kalau you ada, kalau duduk dengan parents, macam mana kehidupan dengan parents. Kalau dengan family kita sendiri, isteri, anak-anak, macam mana home, rumah kita macam mana. Kita kena improve rumah kita. Rumah adalah tempat emosi kita bertaut di situ. Improve rumah. Itu yang keempat. Yang kelima, you kena improve relationship dengan orang-orang. Tadi saya tegur jiran depan saya, Cik Khairudin mana, saya bersembang dengan dia kan. Sorry Cik Khairudin, raya tak sempat jumpa ni, baru jumpa kan, PKP je kata. Kawan depan dia, jiran kat depan rumah. Tapi itu relationship yang kita kena Kaizen. Kalau dah lama tak tegur jiran, pergi tegur jiran. Sebab silaturahim, dalam silaturahim ada rezeki kan. Kita nak improve money, kita nak improve kesihatan, working life kita kan. Itu semua rezeki. So, dalam Islam kita faham, dalam silaturahim ada rezeki. So kita kena jaga relationship. Dan yang nombor 6, yang penting untuk you pastikan kehidupan Kaizen you sentiasa ada. You hidup sentiasa best, bahagia, tenang, berjaya, gembira, is Kaizen new challenge. Sebab tu bagi tahu, saya dah share pun tadi, siapa yang belajar bahasa Jepun atau bahasa ketiga, sangat bagus untuk you keep momentum diri Kaizen. Follow cakap Jepun rapat-rapat, follow rapat-rapat Anwar Sensei, Fadlan Sensei. Sebab you tengah Kaizen diri you, you tengah take a new challenge. Every day is a new challenge. Be better, don't be the same, be better. Tu kena ingat every single day. Dalam Islam pun cakap hari esok mesti lebih baik daripada hari ini kan. Hari ini mesti lebih baik daripada hari semalam. Kita cakap senang, maknanya tidak. Sensei cakap ni, Sensei ni subhanallah, tajam, sakit kan. Okey, sebab kan kita dah pukul 9, Sensei minta maaf. Hari ni Sensei dah share pasal Horenso, Sensei dah cerita pasal Muda Muridura, dan Sensei dah sentuh tentang Kaizen. Sebenarnya ada beberapa lagi perkara yang penting, macam Ikigai, Omoiyari, yang Sensei ingat nak share malam ni, Shinrin Yoku. Tapi benda-benda ni Sensei rasa kita ambil masa lain sebab dah pukul 9 malam. Sensei minta maaf. Sensei nak ucapkan ribuan 9 malam apa? 10 malam. 10 malam Sensei nak ucapkan ribuan terima kasih pada semua orang yang stay, 30 orang ni, maintain 30 ni kan, yang stay sampai habis. Tak habis lagi ni, tak habis lagi. Nak sambung ke nak stop? Tulis komen anda, nak sambung ke nak stop. Boleh tak? Tadi yang Kaizen yang 6 tadi pun Sensei tak urai betul-betul lagi. Dia ada every detail macam ni. Nanti next kita tak nak cerita lebih-lebih panjang yang benda-benda lain. Siapa nak Sensei share nanti next time, macam mana kita nak mulakan habit baru, kita nak pecahkan habit lama, kita nak break pattern untuk kita cipta habit baru yang bagus setiap dengan cemerlang. Ada orang ramai tau, Sensei kena buka kelas pasal filosofi. Dia macam ni, ada orang ramai ramai orang berubah. Contoh ini cerita Sensei sendiri ya, Sensei sendiri.
Oh, kita bayar, kita okay, aku nak kena jadi sado sikit lah, kena sado sikit. Masa tu saya gemuk sikit lah. Saya nak kena sado sikit lah. Macam mana nak sado? Kita daftar gym lah. Daftar gym. Kita terus nak drastik tau. Daftar gym lah. Masuk membership gym. Bayar membership gym. Gym pula pergi gym yang mahal sebab kita nak suasana kononnya. Last sekali je pergi. Allahu Akbar. Siapa pernah macam tu? That's why sebenarnya kita tidak tahu cara untuk berubah habit yang betul. The moment kita tahu step dia macam mana sebenarnya kita nak buat habit yang betul. Apa yang kita kena buat? Bangun pagi macam mana? Petang macam mana? Macam mana kita nak buat kecil-kecil yang kita kata falsafah Jepun tadi kan, potong-potong sikit-sikit akhirnya pokok tombang juga. Macam mana kita nak buat benda tu? So benda tu saya nak share dalam live next. Kalau siapa yang sukalah. Alright, insyaAllah saya akan share. Okay, banyak. Ada Japanese forest breathing, bathing ada saya ada tulis banyak, atau kote pun banyak lagi yang tak share. Okay, tapi basic untuk malam ini adalah saya nak ulas balik. Kita ingat dalam keadaan pandemik COVID-19 dan sebagainya yang melanda negara kita, apa-apa saja isu ekonomi dan sebagainya, semua itu datang, implicationnya kita yang kena fikir positif tentang semua perkara. Kita yang kena take it as a challenge. Sebab tu bila you ada satu perangai new challenge, kaizen yang saya beritahu tadi, apa saja isu yang datang dalam hidup anda lepas ni, anda tidak akan terkesan pun. Malahan anda akan start fikir bukan diri kita. Bila ada isu je, okay, nice, apa yang perlu aku buat untuk aku bantu orang kat luar yang affected. Walaupun kita pun affected kadang-kadang, persentan dengan kita affected. Macam mana aku nak buat untuk aku bantu orang-orang yang tengah affected lain. Macam cakap Jepun baru-baru ni, masa awal start COVID-19, kita tak tahu nak tolong macam mana, kita buka sistem ejen. Siapa yang nak jual buku cakap Jepun? Buku ni 1000 lebih naskah dah terjual. Dan most of buku yang dijual adalah dijual oleh ejen-ejen kami. Memang super bagus. Bayang berapa ramai orang dapat manfaat sebabkan diorang share benda-benda macam ni. Alright, ini buku. Kalau siapa-siapa yang rasa untuk dalam minggu ni Anwar Sensei akan buat satu preview tau untuk belajar bahasa Jepun secara online. So kita ada offer best kita nak bagi. Siapa yang rasa nak join penerangan dan juga free preview kelas bahasa Jepun online yang sekarang masih lagi ada offer, anda boleh komen dekat bawah CJOA CJOA. Komen CJOA, tim kami akan kontak anda nanti. Alright? Serius. Saya beritahu jujur, dalam 6 benda kaizen tadi, health, working life, money, home, relationship dengan new challenge, you need to take the new challenge, especially belajar bahasa ketiga. Cakap Jepun, kita boleh offer anda belajar bahasa Jepun bersama belajar culture, budaya dan mindset mereka sekali untuk kita kaizen semua benda hidup kita tadi. Best ke sangat best. Bersama-sama dalam community cukup. Anda join community kita, join Telegram channel kita, follow Facebook kita, follow channel Instagram kita, follow lah semua tempat yang kita ada kan. Saya pun tak tahu sangat, tinggal buat macam-macam. Follow semua. Serius, ada yang berminat untuk ikut bahasa Jepun semua, anda boleh komen. Okay, best buku cakap Jepun senang faham sebab ada kelas online. Betul. Buku kita ni, buku ni ada kelas online yang ajar benda buku ni je. Sekarang ni insyaAllah kalau ada permintaan banyak, kita akan buat second book. Dan sebenarnya kami ada buat pertandingan manga, melukis manga. Manga ni kami akan terbitkan bersama dengan buku kami nanti. Kita buat pertandingan sekarang. Siapa yang menang manga tu, manga itu perlulah ada kaitan dengan isu semasa, especially COVID-19, perlawanan kita untuk menentang hashtag kita mesti menang. Buat satu manga, satu page A4 ataupun beberapa page A4, jangan banyak sangat lah. Dan anda buat dialog yang best. Siapa menang kita akan letak. Tapi kalau terlampau banyak pernyataan, maybe kami akan buat satu compile manga daripada follower-follower cakap Jepun. Kalau anda tak menang pun, mungkin ni saya tak janji, tapi kalau terlampau banyak pernyataan, kita nak hargai your hard work, anda punya passion, anda punya ikigai. Kita bagi ikigai, kami akan masukkan dalam buku semua sekali, dan kita akan bagi pada semua follower kita. Yang penting ada bagi nama anda semua kan. Mana tahu ada producer ke tengah cari kartunis, nampak benda tu terus nak minta anda buat buku untuk dia ke, untuk apa untuk dia, boleh dapat duit kewangan daripada situ. Tu pun antara benda yang kita tengah tolong sekarang. Alright, ikigai.
mencari anda punya minat, di samping anda membantu dunia, di samping anda membuat perkara yang anda minat, tapi di dalam masa yang sama anda mendapat bayaran daripada apa yang anda buat itu, dan anda sangat gembira buat perkara itu sebab anda minat benda tu. And the most important things is the world needs that thing. Kita cuba untuk jadikan hobi anda benda anda minat, monetize benda tu, jadikan dia duit kepada anda, dan sharekan kepada dunia supaya dunia dapat manfaat daripada apa yang anda buat. Kadang-kadang kita rasa kita tak tahu apa-apa sangat. Kalau anda pergi tengok ke dalam YouTube kan, tak habis lah. Ada sesi kau cakap memang susah sikit nak habis. Cara goreng ayam, kita rasa berapa ramai kat sini pandai goreng ayam? Ramai je kan pandai goreng ayam kan? Tapi kalau anda tengok kat YouTube, cara goreng ayam berjuta view satu video. Ramai orang tak kerti goreng ayam sebenarnya. Dan ada orang rakam cara goreng ayam menyebabkan ramai orang pergi tengok video tu dan orang tu dapat manfaat. Padahal benda tu simple je. Benda-benda simple, kalau kita compilekan dengan cara betul, kita share pada dunia, bila orang dapat manfaat, kita akan dapat pahala yang berterusan. Ilmu kita share tu ilmu yang bermanfaat. Macam bangsa India yang orang Malaysia, bangsa India yang memasak yang viral tu, Sugita apa tak, saya tengok apa dia kan. Tapi nampak tak, dia very simple, dia share apa yang dia tahu, the world dapat value, dunia dapat value, dia jadi orang yang bagus. Benda-benda macam tu lah yang kita nak share, right? Dah je bu, yang penting boleh cakap dulu. So boleh cakap. Cakap Jepun senang je. Untuk pandai cakap Jepun, you need to start cakap je. Cakap je pun, bukan suruh nyanyi lagi. Kalau suruh nyanyi susah. Saya dulu kena nyanyi masa dinner company dekat Jepun dulu, masa kerja kat Jepun dulu, dinner company dia orang suruh nyanyi kat depan. Saya cakap, saya nyanyi Dikir Barat boleh tak? Dia kata, Dikir Barat tu apa? Dikir Barat lah, saya nak tunjuk Dikir Barat tu apa, saya kata. Lepas tu Sugu Pavitra, betul. So masa tu saya ambil mic, saya try nyanyi Dikir Barat, tapi dia orang macam tak faham kan. So saya pun nyanyi lagu Jepun sikit masa tu. Tapi memang best. Masa tu takut lah nak nyanyi, takut salah depan orang Jepun dalam. Tapi yang paling best masa tu, saya seorang je foreigner, yang lain semua Jepun. So kalau malu pun tak ada orang nak marah aku, tak ada orang kata aku memalukan Malaysia ke apa kan. So lantak lah saya nyanyi masa tu. Malu lah juga, tapi cakap paling penting lah. Saya ada banyak kisah-kisah kawan-kawan saya, kenapa saya rasa cakap Jepun ni sangat boleh membantu anda. Sebab masa saya start kerja dia, ada seorang sahabat saya, orang Kelantan juga. Saya masuk company tu, 2 orang Melayu, 2 orang Malaysia, ada beberapa orang foreigner lain, negara lain. Tapi kami 2 orang yang Malaysia, yang langsung kawan kami orang Jepun. Dan kawan saya, sahabat saya ni baru 2 tahun baru 2 tahun duduk di Jepun. Sebab dia ada program ARA, saya ada program JPA, saya 4 tahun kat Jepun. So bila masuk kat sana, first week kami orientasi 1 minggu masuk hutan. Masuk hutan ni kerja engineering tak, masuk hutan dekat Jepun. Orientasi kami masuk hutan. Sahabat saya tak nak bercakap, tapi on paper dia sangat pandai. You cakap je, buat robot, apa benda semua dia power, super power lava sahabat saya ni. Tapi any presentation dia tak nak buat, sebab dia kata dia tak boleh nak speak betul-betul. Sehinggalah, dan semua banyak benda yang saya yang akan present. Sehinggalah kami dipisahkan. Jepun pisahkan kami, saya pergi ke satu tempat yang saya beritahu yang jauh tu. Sahabat saya pun dipindah ke tempat lain yang jauh tu. And miracle berlaku, kawan saya tu disebabkan tak ada pilihan lain, dia terpaksa bercakap juga. Now dia orang yang sangat hebat. Dia dah jadi somebody. Masa kami sama-sama balik Malaysia, dia decide untuk patah balik ke Jepun. Saya aku tak nak, aku duduk Malaysia dah. Aku dah tak nak duduk Jepun dah. Sebab nak buat benda lain kat Malaysia. Kita dah nampak ikigai kita kan. Nanti saya share pasal ikigai. Kita nak buat benda-benda lain yang saya rasa benda ni penting untuk saya buat. Kalau saya tak buat, siapa nak buat? Untuk share benda-benda ni kan. Tapi dia decide, aku nak jadi engineer race. Aku tetap nak jadi orang engineer yang hebat. Aku nak patah balik Jepun. Padahal dia minggu pertama masa orientasi, dia adalah orang yang every single day cakap dengan dia, aku nak balik dah. Dah lah saya baru kenal dia. Serabut lah masa tu tau. Nak balik lah. Tapi sebabkan dia tahan, dia cakap je. Apa-apa masalah, dia horenso. Pokok aku sodang, dia grit. Tahan. Dan dia cakap. Every single day dia kaizen. Itu namanya kaizen working life. Kaizen home. Tempat yang tak ada orang lain, dia seorang je foreigner kat tempat dia masa dia dipindahkan tu. Dia terpaksa kaizen hidup dia. Dia kawan dengan orang Jepun, dia kawan dengan sini dekat sana. Dia improve relationship dengan kawan-kawan dia. Walaupun dia cakap Jepun tak betul, tak tepat sangat. Lama-lama, after 1 year, dia jadi sangat hebat. Sekarang ni kawan saya tu sangat hebat. Saya dah lama tak jumpa dia. Ada masa saya nak jumpa dia. Kerja kat area KLCC dah sekarang. Sangat hebat sahabat saya.
So ni, take a new challenge. Jepun hantar kami pergi jauh sebab take a new challenge. Okay? Untuk kami take a new challenge. So anda pun sama, take a new challenge. Siapa berani untuk ambil kelas cakap Jepun online academy, take a new challenge. Jangan cakap banyak, buat saja. Okay? You akan berterima kasih bila result tu bagus one day. Jangan harap hari ni you kaizen, besok kita nak dapat dia punya result. No. Kaizen memakan masa. Nama pun small step at a time. Itu kaizen. Alright, thank you so much. At least ada seminggu sekali kelas dengan cakap Jepun kan. You boleh improve. You tengok live betul, perkongsian percuma, tapi dia bukan satu beban tanggungjawab, dia bukan challenge untuk anda. Tapi kalau anda dah commit masuk kelas cakap Jepun online academy, dia dah satu beban yang you bayar bulan-bulan. You kena commit untuk you dapat certain level. Even cakap Jepun online academy, bila you dah masuk second level, kami wajibkan anda untuk ambil exam international exam certification, Japanese language proficiency test yang dibuat di seluruh dunia, standardized satu dunia. Sijil tu super mahal. Jepun kaizen sangat banyak dalam masa PKP. Even ada banyak job offer Japanese speaker, orang yang pandai bercakap bahasa Jepun, offer gaji 6-7 ribu pada fresh grad 6-7 ribu fresh grad yang pandai bercakap bahasa Jepun, tak kisah background apa, yang penting ada degree. Mereka nak anda bekerja 6-7 ribu gaji, bekerja dari rumah seumur hidup. Bukan masa PKP je. Dia punya job adalah work from home sampai bila-bila kerja tu. Oh, 6-7 ribu work from home. You just imagine. Itu kaizen Jepun buat tiba-tiba bila PKP start. Dan saya tak terkejut lepas ni kalau banyak company Jepun, especially company-company international IT, mereka shut down company tapi staff boleh berada di seluruh dunia. Yang penting mereka company improve. Kalau kita tak improve, kita akan ketinggalan oleh orang-orang yang improve. Sebab company tengah improve, company nak cari orang-orang yang improve saja untuk join diorang. Alright, itu sahaja perkongsian kita untuk malam ni. Thank you so much untuk semua yang bertahan. I love you all. CJ sayang anda. Kami semua insya-Allah bersama-sama dengan anda sampai bila-bila. Sayang semua, sayang kami juga please. Sayang kami kami semua CJ dekat CJ. Saya mewakili tim Cakap Jepun memohon maaf kalau ada kesalahan, kesilapan sepanjang kita bersama-sama pada malam ini especially, dan sepanjang kita berkenalan dalam dunia media sosial ini. Semoga one day kita boleh berjumpa face to face. Alright, itu sahaja. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan arigatou gozaimashita. Oyasuminasai. Selamat malam.